Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okey. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu juzuk malam daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ni yang kita cerita tadi ni. Daripada Makkah Allah bawa Nabi Muhammad naik burak mai ke Baitul Maqdis. Makna Aqsa ialah jauh. Kita abang tadi. Aqsa tu makna dia jauh. Masjidil Aqsa maknanya masjid yang jauh. Jauh maksudnya apa? Jauh dari Makkah. Begitu. Okey. Sebulan perjalanan dari Makkah. Kalau betul-betul naik kenderaan, naik unta, nak berjalan, nak bergerak daripada Makkah nak pergi ke sana, sebulan masa untuk sampai di Masjid Aqsa. Firman Allah, allazi barakna haulah. Baitul Maqdis, yakni yang telah kami berkati akan sekelilingnya. Itu dia. Tadi ni area yang Pak Sagi kita tunjuk tadi itu bumi yang diberkati. Kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan check in hotel, dia tulis di dinding tu, dia tulis Al-Ardul Muqaddasah. Dia tulis Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Dia tulis itu. Kita doa ada di atas bumi yang suci selepas daripada Makkah dan Madinah. Begitu. Dengan dia kata sungai, pokok kayu, buah-buahan dan sebagainya. Dan juga ada di sana kubur para anbiya dan juga kiblat pertama kepada umat Islam dan para anbiya dulu. Dan juga, tuan-tuan dengar, dan juga bumi itu mahsyar hari kiamat. Dia tulis di sini. Tadi kita beritahu apa? Hadis yang kata bumi itu mahsyar, hadis apa? Hadis mungkar, kita kata. Dia masuk dalam kitab ni. So, bila kita dah tahu yang tu, bila kita baca, and then kita notice, okey, benda ni tidak sahih. That's it. Okey? Baik. Dia kata dan sebaik-baik tempat kemudian daripada Makkah dan Madinah. Selepas daripada Makkah, lepas daripada Madinah, sinilah bumi yang sangat baik di atas muka bumi Allah ni. Begitu. Firman Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kami, yakni Allah, memperlihatkan kepada Muhammad segala tanda kudrat kami yang ajaib itu. Tuhan bawa Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra. Isra ni daripada Mekah mai Baitul Maqdis. Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha. Allah bawa Nabi Muhammad daripada Mekah ke sini Isra, daripada Baitul Maqdis naik ke atas Mi'raj. Tujuan dia apa? Linuriyahu min ayatina. Supaya Allah nak bagi Nabi nampak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Mantap iman. Nabi SAW yang memang dah mantap ni, Allah perkejap lagi dengan diperlihatkan benda-benda ni. Kita hari ni tak boleh pergi sampai level tu, tapi kita boleh sampai di bumi Aqsa ini. Kita boleh sampai dan kita boleh dengar cerita bumi itu, dan mudah-mudahan dengan itu iman kita jadi mantap. Begitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang amat mendengar akan perkataan nabinya. Allah dia cukup dengar apa yang Nabi kata. Kan Allah pindahkan kiblat daripada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Makkah. Di antara sebabnya pasal apa? Di antara sebabnya Quran ada cerita. Sebab Nabi SAW sendiri, hati dia nak supaya Mekah itu menjadi kiblat. Tapi oleh kerana Allah perintahkan Baitul Maqdis ini menjadi kiblat, maka Nabi terima. Walaupun Nabi terima Baitul Maqdis jadi kiblat, tapi hati Nabi ni dia nak supaya Kaabah tu jadi kiblat. Allah tahu tak? Allah tahu. Dan Allah cerita benda ni dalam Quran. Allah kata apa? Aku melihat engkau duk langut-langut tengok ke atas
Tuhan kata, aku tahu hang nak supaya kiblat itu pi ke Kaabah di Mekah. Maka dengan itu Tuhan kata, aku pindahkan ke Mekah. Nampak tuan? Macam mana sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Lagi dia kata Allah amat melihat akan segala perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kurnia Allah akan nikmat ke atas Nabi dengan Isra dan Mi'raj itu. Allah bagi reward kepada Nabi. Isra Mi'raj ini berlaku bila tuan-tuan? Selepas Nabi kena musibah bertimpa-timpa. Nabi kematian siapa? Orang yang paling dia sayang masa itu siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Tak ada bahasa yang boleh menceritakan sayang Nabi kepada Khadijah ni. Tak ada perkataan boleh habaq. Khadijah, selama Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi tak menikah dengan siapa-siapa pun. Pengorbanan yang Khadijah buat ni kerana Nabi tak akan lupa seumur hidup dia. Khadijah lah satu-satunya isteri yang bagi anak kepada Nabi ni. Anak ni segala, Fatimah segala, Ruqayyah segala, semua ni anak kepada Khadijah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala wafatkan Khadijah. Remuk redam hati Nabi. Bukan Nabi tidak boleh terima takdir Allah, tetapi Nabi kehilangan bukan saja isteri, bukan saja orang yang dia sayang, tetapi Nabi hilang orang yang paling faham dia selama ini. Orang yang bukan sahaja habis masa, bukan sahaja habis duit ringgit dan segala-galanya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula Nabi menerima pula kewafatan pak penakan dia yang dia cukup sayang. Siapa dia? Abu Talib. Dalam keadaan sedih macam ni, Nabi pergi ke Taif. Apa Nabi kena di Taif? Nabi disambut dengan ketir batu oleh penduduk Taif. Dalam keadaan sedih, gundah gulana ini, Allah bawa Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan tujuan supaya Nabi terhibur daripada kesedihan yang bertalu-talu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang melengkapi berhimpun dengan anbiya, sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka menjadi imam. Nabi sampai di sana, Nabi sembahyang. Tadi kita tunjuk gambar dekat apa tadi? Dekat Masjid Burak. Nabi jadi imam, sembahyang dan mengimamkan anbiya lain semua. Maka kurnia Allah atas nikmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj itu dibawa naik ke langit melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dan bermunajat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa datang akan daku akan Burak. Ni Nabi cerita. Yang ni dia ambil intipati daripada hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Dan hadis ini sahih. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada dalam Bukhari saja, ada dalam Muslim sahaja. Apa yang dia nak cerita ni? Masa di Mekah, dibawa mai kepada Nabi satu menatang, nama menatang tu Burak. Yang tu yang dia bubuh nama Burak Oil. Burak Oil, amal buh minyak tu. Dia kenjui sekali kan, dia kenjui masuk pari tu nya pasal Burak, iaitu menatang putih. Dia kata, yang kata Burak ini menatang color putih, tak ada tampung apa, putih, satu body putih, besar sedikit daripada himar dan kecil sedikit daripada bagal, tiada jantan dan tiada betina. Dia kata menghantar kakinya pada tempat sehabis mata memandang. Dia sekali lompat tak nampak dah. Dia sekali lompat tak nampak dah. Begitu. Maka aku naik akan dia. Nabi kata dia naik Burak itu. Maka berjalan ia dengan aku daripada satu tempat kepada satu tempat sehinggalah sampai ke Baitul Maqdis. Burak tu sampai di Baitul Maqdis dekat pintu apa tadi kita beritahu tadi? Ni duk test balik ni. Pintu apa tadi? Pintu Morocco. Pintu Morocco. Sampai di situ dia tambat Burak dia di situ. Dan kata dalam riwayat yang berbagai-bagai, semua nabi-nabi pun kalau pergi ke sana akan tambat di tempat yang sama. Begitu. Maka ditambat Burak itu pada halqah ataupun gelang. Halqah apa? Satu ring.
yang ada di situ. Tambat di situ yang menjadi tempat tambat padanya para anbiya akan kenaikan mereka ketika mereka datang ke tempat itu. Memang tempat parking di situ. Dia kata, maka aku sembahyang padanya 2 rakaat. Aku menjadi imam kepada anbiya dan malaikat dan sebagainya. Kemudian aku keluar, maka bawa datang akan daku oleh Jibril dengan bejana, 1 khamar dan 1 susu. Kita cerita dah tadi. Lepas sembahyang, keluar-keluar Jibril duduk tunggu. Bagi 2, suruh pilih. 1 bekas minum, di dalamnya khamar, arak. Lagi 1 bekas susu. Maka aku pilih susu. Maka kata Jibril, engkau pilih fitrah, yakni kejadian Islam. Jibril kata, bijak, memang inilah yang sepatut pilih, dan engkau pilih yang ini. Susu itu fitrah. Manusia beranak mai, minum apa? Susu mak dia. Susu itu fitrah. Itu yang dipilih oleh Nabi. Kemudian dinaik dengan aku ke langit dunia. Start daripada kubah sakhrah tadi, di bawah ada batu. Daripada situ Nabi pijak atas batu, naik atas burak untuk naik ke langit. Dia kata. Maka bila sampai di tiap-tiap pintu langit itu, maka minta buka oleh Jibril. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa engkau? Dalam hadis Bukhari pun cerita macam tu. Tiap-tiap langit ada pintu dia. Dia sampai di pintu langit yang pertama, penjaga tanya, siapa engkau? Kata Jibril, aku Jibril. Dia kata. Malaikat yang jaga tu tanya, ni siapa? Jibril kata, aku Jibril. Tanda dia kata, I sir. Pasal Jibril bos. Jibril ketua malaikat. Dia kata, aku Jibril, bos. Maka dikata oleh penjaga pintu langit, siapa serta engkau? Siapa mai sekali tu? Dia kata, nampak macam bukan seorang. Kata Jibril, Muhammad. Dan tengok yang kata Nabi Muhammad ni, nak tengok penduduk langit kenal tak dia ni? Itu first time dia naik ke langit. Bila Jibril bila penjaga pintu langit tanya siapa, Jibril kata, aku Jibril. Penjaga pintu langit kata, tu siapa tu mai sekali? Jibril jawab apa? Muhammad. Sepatah ya dia jawab, Muhammad. Maka dikata, telah dipanggilkah dia? Malaikat tahu dah. Penjaga pintu langit tahu dah. Maka kata malaikat penjaga pintu langit ni, adakah sudah time Allah panggil dia? Makna malaikat yang menjaga pintu langit sudah maklum, sudah dapat sikla, sudah dapat perkeliling. Kata, akan naik 1 orang hamba aku yang sangat istimewa. Nama dia Muhammad. Bila tanya aja, Jibril kata, ni yang mai dengan aku ni Muhammad. Terus dia kata apa? Adakah sudah time Tuhan panggil dia? Makna dah tahu. Mereka dah well informed tentang Muhammad nak naik ke langit ni. Maka kata Jibril, ya, telah dipanggil akan dia. Macam tu tuan-tuan. Telah dipanggil akan dia. Maka dibuka pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam alaihissalam. Di langit pertama. Tuan-tuan, ini hadis sahih. Saya ulang banyak kali ni. Ini hadis sahih. Bila lepas saja pintu langit yang pertama, jumpa siapa? Adam alaihissalam. Maka kata Adam, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Maka kata Adam alaihissalam, marhaban, maksud dia apa? Welcome. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Adam pun kenal dah. Tak ada pergi duduk tengok lagu Peletum, tum. Tak ada. Kenal dah. Jumpa Adam tu, Adam tengok tahu dah ini Muhammad. Ini orang Allah sudah bagi tahu. Adam alaihissalam manusia pertama sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak habang apa tuan-tuan kat kita? Dia nak habang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangat special. Sangat special. Begitu. Maka kata Adam alaihissalam, marhaban, selamat datang. Dan doa Adam kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini dia selit masuk satu adab. Adab apa? Kita sama kita kena saling doa, mendoakan di antara satu sama lain.
Kena saling doa. Paling common jumpa dia, hayyakallah. Paling common, hayyakallah. Apa makna hayyakallah? Orang Arab kan, dia kalau jumpa dia kata assalamualaikum ya akhi, hayyakallah. Hayyakallah makna dia, Allah bina satu rumah kepada kamu di dalam syurga Allah. Itu doa dia. Allah sediakan kepada kamu satu rumah di syurga. Simple word, hayyakallah. Barakallahu fik, Allah yubarik fik. Perkataan-perkataan simple macam ni mesti selalu doa ada di mulut kita, apatah lagi menjelang pilihan raya. Teruk sangat. Hana sokong parti apa tu hang punya pasal, tapi sampai duk maki hamun orang ni, apa cerita? Tak mau macam tu. Kita tahu dia parti apa, kita parti apa, jumpa doa dekat dia. Kalau satu hari Allah bagi petunjuk, bagi hidayah dekat dia, Allah berkati hidup dia, takkah dia faham perjuangan kita? Pada duk maki dia, pergi duk kata macam-macam. Jangan, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa bubar parlimen, kita bubar kuliah kita. Tak boleh masalah dengan orang ni kan. Tuan pun tahu baru ni viral pula, dia kata saya pergi kata orang tua ni umur 90 tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia pakat maki saya, ya Allah tuan-tuan. Ni muka ni dia buat maki, tak kesian kah? Kuliah tu 2 tahun lepas kuliah 2 tahun lepas. Masa tu tak ada cerita lagi pun pasal dia, tak ada cerita pun. Tiba-tiba nama dia naik, dicalonkan untuk jadi Perdana Menteri. Dia pergi gunting balik hak kuliah kita 2 tahun lepas tu, lempak masuk dalam masyarakat ni. Orang kata saya mengulas isu semasa. Buta, saya kena maki. Tak pernah jawab malam ni saja masuk selingan tu. Buta, kena maki. Politik punya pasal pergi jadi macam tu. Apa ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sudahlah kita perbetul diri kita, pasal kita tak tahu kita nak mati bila. Biar kita mati, Allah boleh welcome kita, Allah terima kita, sebab kita mati sebagai orang yang beriman kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW lepas pintu langit yang pertama jumpa Adam. Nabi kata apa? Adam doakan aku. Adam doakan kebaikan untuk Nabi SAW. Kemudian terus lagi dia kata, maka dibukalah pintu langit bagi kami. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Adam. Adam doa kepada aku. Kemudian naik aku ke langit yang kedua. Maka menuntut buka pintu oleh Jibril. Maka dikata oleh malaikat penjaga pintu langit, siapa engkau? Dia kata, aku Jibril. Siapa serta engkau? Dia kata, Muhammad. Maka ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit, sudah disuruh dan sudah dipanggilkah dia? Sama. Jibril kata, ya, sudah dipanggil. Maka dibuka, masuk. Bila masuk sahaja dia kata, tiba-tiba aku bertemu dengan 2 anak khalah, yakni saudara sebelah ibu, iaitu Nabi Allah Yahya dan juga Nabi Isa alaihi wassalam. Di langit yang kedua jumpa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ni bin apa tuan-tuan? Bin Zakaria. Dan juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, mereka ni related. Mereka ni adik-beradik sebelah mak, sebelah Maryam, adik-beradik. Nabi Muhammad jumpa balik ni dengan nabi-nabi ni, jumpa dengan Nabi Yahya yang dah wafat berapa lama, dengan Nabi Isa yang belum wafat. Jumpa di situ. Dan manakala keduanya berjumpa, mereka berkata, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang wahai anak yang baik dan juga nabi yang baik. Doa macam tu. Dan didoakan bagiku dengan kebajikan oleh kedua-dua itu. Sama juga Nabi Yahya pun doa Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam pun juga doa kepada Nabi Muhammad. Kemudian naik aku ke langit ketiga, maka minta dibuka pintu oleh Jibril. Maka dikata, siapa engkau? Katanya, aku Jibril. Dikata, siapa dengan engkau? Katanya, Muhammad. Maka dikata, dah disuruh panggilkah dia? Ya, telah disuruh panggil. Maka dibuka pintu langit.
Dan tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tu langit ke berapa tuan? Langit ketiga. Jumpa siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata dalam hadis? Dan sesungguhnya diberi akan dia setengah daripada keelokan. Itu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad first time tengok Nabi Yusuf. Mai dalam hati dia apa? Masya Allah, dia kata, Nabi Yusuf ni segala segak yang ada atas muka bumi ni ada ke dia. Segak Nabi Yusuf ni. Maka kata Yusuf, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Sama juga. Ucap selamat datang, dan Nabi Yusuf mendoakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit yang keempat, maka minta buka pintu oleh Jibril. Maka dikata, siapa engkau? Maka dikata kepadanya, aku Jibril. Ditanya, siapa serta engkau? Katanya, Muhammad. Maka ditanya, adakah dia telah dipanggil? Kata Jibril, ya, sudah dipanggil. Dibukalah pintu langit yang keempat. Tiba-tiba aku jumpa Nabi Idris alaihi salam. Tu langit ke berapa tu? 4. Tu saja tanya, takut lena. Kan? Takut lena tinggal duk tanya tu, bukan saja, tak ada tujuan tanya. Jumpa Nabi Allah Idris alaihi salam. Maka berkata ia, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Dan doa Nabi Idris bagi aku. Tiap-tiap langit jumpa nabi-nabi, tidak ada lain melainkan doa yang baik-baik. Satu benda kita nak ambil daripada Isra dan Mi'raj ini, apa dia? Doakan kebaikan kepada semua orang. Kalau kita rasa kita betul, kita rasa kawan kita tak apa betul, doakan dia supaya dia betul. Bukan sumpah seranah dia, bukan maki dia, bukan caci dia, bukan condemn dia, bukan malukan dia, tapi doakan dia. Kalau dia berubah jadi betul macam yang kita kata kita betul ni, dah bertambah bilangan orang-orang yang betul dalam dunia ni. Baik, kemudian naik aku, maka berkata ia, marhaban bil akhi salih, dan sebagainya. Masuklah aku ke langit yang kelima, maka menuntut buka Jibril. Maka ditanya, siapa engkau? Katanya, aku Jibril. Maka dikata, siapa dengan engkau? Katanya, Muhammad. Dah dipanggilkah dia? Dah dipanggil. Kemudian dibuka pintu, aku bertemu di langit yang kelima itu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Langit kelima jumpa Nabi Harun alaihi salam. Maka kata dia, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, dan Harun pun mendoakan dia. Begitulah naik ke langit ketujuh. Tu dia mula tak mau baca dah tu. Pasti dia duk ulang benda yang sama sampai dah langit ke-6 duk ulang lagi, hak 7 saya ulang dah. Sampai ke langit yang ke-6, buka pintu langit, jumpa siapa di langit yang ke-6? Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Sama juga Nabi Allah Musa doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan diteruskan ke langit yang ketujuh. Bila dibuka saja pintu langit yang ketujuh, dia jumpa siapa? Maka dijumpanya di sana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita nampak? Bulan lepas kita baca cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang istimewa Ibrahim ini. Memang istimewa. Tu kategori dok naik tadi, langit 1, langit 2, langit 3, langit last sebelum Sidratil Muntaha. Siapa yang Nabi Muhammad jumpa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang tidak silap, Nabi Ibrahim ini sangat istimewa selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Maka kata ia, maka didoakan oleh Ibrahim alaihi salam kepada aku. Maka tiba-tiba Ibrahim alaihi salam bersandar di Baitul Ma'mur. Dia kata. Ini tuan-tuan dalam hadis sahih sebut macam ni. Tuan-tuan buka di dalam As-Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun sebut, dalam Bukhari saja pun sebut, dalam Muslim saja pun sebut. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh, bila Nabi Muhammad masuk tengok, dia duduk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni apa dia tuan-tuan? Satu tempat seumpama Baitullah di atas muka bumi. Saya dah baca ada hadis ni di Masjid Brown Garden kalau tak silap. Masjid Brown Garden Penang. Kita dah baca ada hadis ni. Baitul Ma'mur ni Hiyal Kaabah dalam hadis kata. Dia duduk bertentangan dengan Kaabah di bumi. Cuma dia menjadi tempat tawaf siapa? Malaikat Allah Al-Muqarrabun. Malaikat tawaf di sana, kita duduk tawaf di bawah ni.
Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di langit ketujuh, tengok-tengok Nabi Ibrahim duduk sandang di situ. Duduk sandang dekat Baitul Ma'mur. Dan masuk akan dia, yang ni akan Baitul Ma'mur tu tiap-tiap hari 70,000 malaikat. Tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk tawaf di Baitul Ma'mur itu. Kemudian tiada kembali mereka itu lagi ke Baitul Ma'mur itu apabila keluar. 70,000 tawaf keluar tak balik mai dah. 70,000 lain pula masuk, tawaf, keluar, tak balik mai dah. Esok 70,000 lain pula masuk, tawaf, keluar, tak mai balik dah. Tuan-tuan boleh bayangkan berapa ramai malaikat dok ada di atas muka bumi ni? Ramai, tuan-tuan. Mereka ini semua adalah kaki tangan Allah. Allazi, yang mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ini tidak pernah menderhakai Allah atas apa juga perintah yang Allah bagi dekat mereka. Punya ramainya malaikat ni. Kemudian dibawa dengan aku kepada kayu Syajaratul Muntaha ataupun Sidratul Muntaha. Maka tiba-tiba daunnya seperti telinga gajah. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, ini hadis sahih. Yang kata Sidratul Muntaha ni ada daun dia besar-besar sebesar telinga gajah, dia kata. Dan tiba-tiba buahnya seperti geriba ayam. Geriba orang Arab dia bila sembelih kambing ke apa ke semua, kulit hak dia lapah tu dia jahit balik, dia bubuh ayam buat tempat simpan ayam. Dia panggil benda tu, dia panggil geriba. Dan dia boleh jadi sejuk macam duduk dalam peti ais ni. Geriba ni dia boleh jadi sejuk macam ayam kita buah dalam peti ais. Yang kata pokok ni, Sidratul Muntaha ni, pokok dia ni dalam Bukhari cerita, dalam Muslim, indah, cantik ni, tak tahu nak apa. Nabi boleh rasa saja keindahan tu, rasa nikmat keindahan tu, tak tahu nak apa macam mana. Dia ada daun yang besar-besar, dia ada buah yang besar-besar, Nabi kata. Maka meliputi akan dia, yakni akan Sidratul Muntaha itu, barang yang meliputi daripada kerjaan Allah Subhanahu wa taala, daripada keelokannya dan banyak warnanya dan berubah-ubah warnanya, yang tak ada seorang pun berkuasa dan mampu nak mensifatkan keelokan Sidratul Muntaha itu. Yang ni beyond kemampuan manusia, melepasi kemampuan manusia nak cerita. Nabi SAW pun tak boleh nak cerita macam mana. Cuma Nabi kata Sidratul Muntaha ni tak tahu nak abang, cantik dengan warna-warninya, dengan warna dia berubah-ubahnya. Nabi kata cantik, tidak ada satu manusia yang mampu nak terangkan sifat cantik itu. Begitu. Maka mewahyu Allah kepada aku barang yang hendak diwahyukan. Di situlah Allah memerintahkan Nabi, dan fardu atasku dan ke atas umatku tiap-tiap hari 50 waktu sembahyang. Di situlah difardukan sembahyang. Maka turun aku sampai ke langit yang ke-6, pergi jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Bila Tuhan abang Muhammad dipanggil mai ni, selain daripada nak menghiburkan hati Nabi, nak bagi perintah semayang. Tuan-tuan, that's why semayang ni very, very, very important. Sangat penting. Hang gebanglah kuat macam mana pun, kalau tak semayang, tak boleh pakai. Semayang ni sangat penting. Sebab Nabi kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Nak beza Islam dengan kafir, tengok dia tinggal semayang tak. Kalau tinggal, lebih kurang ya hang dengan kafir. Dan perintah semayang ni dia tak macam perintah lain. Perintah lain padan dengan Allah buat turun ayat Quran suruh buat. Tapi semayang Allah specially invite Nabi naik pergi sampai melepasi langit ke-7, nak habaq kata kena semayang. Itu aja. Nabi SAW kata dia dengar yang tu 50 waktu, dia tak kata apa. Dia keluar daripada depan Allah, dia pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam. Lagi sekali saya abang tuan-tuan, ini hadis sahih. Pergi jumpa Nabi Musa alaihissalam.
Maka kata Musa, apa yang difardukan oleh Tuhan kau ke atas umat kau? Kata dia, Allah suruh semayang 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad habaq dekat Nabi Musa, Allah suruh semayang 50 waktu. Kata Musa, balik Muhammad kepada Tuhan kau, minta diringankan, maka umat engkau tidak akan mampu buat 50 waktu semayang. Nabi Musa kata, tersadum cari pasal. Aku dengan Bani Israel boleh tak boleh nak buat, hanya duduk sembang derai. Kata umat hang boleh buat. Pergi balik jumpa Tuhan, abang ni 50 ni semua memang mereka tak akan mampu buat. Pergi beritahu. Maka aku telah cuba jumpa Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya diringankan, maka umat engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Cuba, aku dah cuba benda ni kepada Bani Israel dengan 2 rakaat pagi, 2 rakaat tengah hari dan 2 rakaat petang, maka lemah mereka itu daripada melakukannya. Nabi Musa kata apa? Bani Israel, umat aku try mereka 3 kali ya. Pagi semayang 2 rakaat, tengah hari 2 rakaat, petang 2 rakaat. Tu pun merambuk habis. Dua aja. Habis merambuk, tak boleh buat. Dia kata Bani Israel surrender mereka, tak boleh buat semayang 3 waktu, tiap-tiap satu waktu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, mereka tak boleh buat. Maka sabda Nabi SAW, maka baliklah aku menghadap Tuhan, aku sembahkan kepada Tuhan, ya Rab, khaffif an ummati. Nabi kata apa? Wahai Tuhanku, ringankanlah ke atas umat aku, maka dikurangkan daripada aku 5 waktu semayang. Pergi balik jumpa Tuhan, 50 ni perasan lagu Haji Me'er tak boleh buat, duk perasan lagu Haji Aziz tak boleh buat, duk perasan lagu duk abang lagu tu. Okey, Tuhan kata tak apa, potong 5, tinggal 45 waktu. Cikgu Zamri kata tak pergi sekolah, duk mayang saja, tak pergi sekolah, tak boleh nak pergi sekolah. Pasal apa? Semayang 50 waktu. Okey, aku balik kepada Musa dan kata kepada dia, Tuhan dah bagi diskaun 5. Tuhan potong 5 waktu. Sudah dikurangkan 5. Kata Musa, umat engkau tak akan kuasa melakukannya. Baliklah, minta kepada Tuhan supaya diringankan. Musa kata tak boleh. Mereka tak boleh buat. Pihak abang betul-betul kat Tuhan. Mereka tak akan boleh buat. Musa ni sebagai orang tua, dia kata lagu tu. Sabda Nabi, maka sentiasalah aku ulang alik daripada Musa naik pergi jumpa Tuhan, minta kurang dan sebagainya, dan dikurangkan daripada 50, dikurangkan 5, sehinggalah firman Allah, ya Muhammad, 5 semayang pada tiap-tiap sehari semalam. Sampai last Tuhan kata, okeylah Muhammad, lah ni macam ni lah, sehari semalam buat 5 ya. Tuhan kata tiap-tiap satu sembahyang itu pahala 10, walaupun buat 5, tiap-tiap satu tu 10, 50 juga. Hang dapat macam hak perintah awal, tapi kerja diringankan. Tuhan kata lagu tu. Maka demikian itu 50 semayang, equivalent, sama macam semayang 50 kali juga. Dan barang siapa yang cita-cita dengan kerja kebajikan, maka tiada jadi ia. Lagi satu, Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, di kalangan umat hang esok, kalau ada niat nak buat baik, maka tiada jadi ia, tiba-tiba tak jadi buat. Kan tadi daripada pejabat tadi tu kata dah, malam ni Ustaz Samsuri mai simpang 4 tahun buluh nak pi ya, niat nak mai. Okey, tahu ke 7 tadi bini kata, abang malam ni jom pergi kena tom yam mana tu, yang kata bini ni kan, dia kata jom malam ni pergi kena tom yam mana ke. Dia kata duk ingat nak pergi mengaji. Oh janganlah, kata esok dah ada kerja dah, jomlah tom yam. Allah abang bukan selalu pergi. Dia kata okey, tom yam. Dapat tak pahala dia ni? Dapat tak? Dia kata dia dah niat, dah bercita-cita nak buat satu kebajikan, tiba-tiba tak jadi. Disurat dan ditulis baginya satu pahala. Dapat juga. Tuhan kata bagilah, dah dia niat tadi bagi satu lah kata. Ni Syekh tom yam ni dapat juga satu. Aduh. Tapi kes ni kena original lah. Tak boleh tiap-tiap hari lagu duk makan satu, tak boleh. Tuhan tahu. Yang ni memang niat nak mai sungguh. Tak tahu tak jadi. Satu dapat. Tuhan abangkan Nabi Muhammad, selain daripada 50 waktu dah tinggal 5 waktu, ada lagi bonus aku bagi dekat umat hang ni.
Apa dia bonus dia? Niat nak buat baik, tiba-tiba tak jadi buat, dapat satu pahala. Bonus untuk umat Muhammad. Dan jika ia buat, maka ditulis kepadanya 10 pahala. Duk ingat daripada pejabat ni, kata aku malam ni nak kena ni nak kena pergi masjid mentang bodoh, dan mai sungguh 10 tu pahala menunaikan niat dia. Pahala duduk dalam majlis ilmu tu lain lagi besar punya pahala. Ni tuan-tuan duduk malam ni dalam hadis lain, hadis sahih yang lain kata apa? Satu orang kebetulan lalu, dia tengok apa ramai malam ni ceramah politik lah. Dia ada ingat dulu tu, nak masuk parking apa, selit motor, masuk main pun duduk tenggek tepi kolah je. Dia ni malaikat habang kat Tuhan. Malaikat kata ada seorang hamba engkau, rajulun khata'. Malaikat kata satu orang hamba yang banyak buat salah, banyak berdosa. Nakal punya syekh dia ni. Dia kebetulan innama marra. Malaikat kata dekat Tuhan, dia lalu, dia bukan nak main mengaji, dia kebetulan lalu, dia tengok orang ramai, dia singgah, duduk dengar, terus melekat dengar. Malaikat kata dekat Tuhan, ni macam mana nak kira dia ni? Dia tak ada niat nak main, dia kebetulan lalu, kemudian dia singgah. Dan dia ni abdun khata', satu orang yang banyak buat dosa, buat salah. Ni nak kira macam mana? Tuhan kata apa dekat malaikat? Walahu ghafartu. Tuhan kata bagi dia ni keampunan aku. Masya Allah tuan-tuan. Tambah hak memang niat nak main pula duduk bersila ni, ngaduk tengok jam ni 9.45 dah. 9.45 dia tak berhenti lagi. Apa tuan-tuan? Keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan duk maki saya lah, hati rugilah. Tak boleh. Sikit lagi, 3 baris lagi habis. 3 baris lagi. Dan barang siapa cita-cita nak buat jahat, yang ni bonus kepada umat Nabi Muhammad. Barang siapa cita-cita nak buat jahat dan tidak buat, maka tiada ditulis apa-apa. Dia memang niat nak buat jahat. Dia tak guna lagi. 9.45 tak berhenti lagi. Aku nak pergi buka angin kereta dia. Dia hangat dia pergi buka angin tayar kereta. Kan? Niat tu tak tulis. Tak ada apa. Tadi niat nak buat baik, tiba-tiba tak buat, dapat satu. Niat nak buat jahat, tiba-tiba tak buat, tak tulis apa. Pasal tak buat. Dan jika dikerjakannya, tapi kalau dia niat nak buat jahat, dia buat sungguh, ditulis satu kejahatan. Bukan tulis 10, satu kejahatan. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita balik menghadap Allah esok, buat balik dosa banyak, maknanya kita betul-betul jahat. Satu kebaikan kita buat 10 pahala, satu jahat kita buat 1. Tiba-tiba kita balik menghadap Allah, buat balik kejahatan lebih banyak daripada pahala. Makna kata sepanjang hidup kita banyak buat jahat. Na'udzubillahi min zalik. Maka turun aku, yakni Nabi SAW sampai kepada Musa. Aku habang kepada Musa. Kata Musa kepada aku, balik menghadap Tuhan kau, minta korang lagi. Dah tinggal 5 dah, pergi habang kat Nabi Musa. Nabi kata minta korang sikit lagi. Pasal umat aku Bani Israel 3 waktu ya. 2 pun mereka tak boleh buat. Hang 5 tau. 5 waktu pula, subuh 2, lohong 4, asar 4, maghrib 3, Aisyah 4. Tak masuk lagi pergi buat qabliyah ba'diyah zuhur 4 lagi. Ada macam ni mereka tak boleh buat Nabi Musa kata. Maka aku kata kepada Musa, aku telah pun berulang alik jumpa Tuhan sampai aku sudah berasa malu. Nabi kata aku malu dah. Sampai 5 pun nak pergi minta korang lagi ayam muka, nak buh mana. Nabi kata dah, tak mau jumpa dah. Dan hadis itu riwayat Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Kuat dah hadis tu? Sangat kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam.